السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. آمين اللهم آمين. أما بعد، إخوان وأخوات أعزكم الله. Dalam surah Baqarah ayat 231, Allah Azza wa Jalla berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'izukum bihi. Dalam ayat ni, ayat 231 surah Baqarah, Allah kata wazkuru ni'matallahi alaikum. Allah kata, cuba hampa semua ingat balik tentang satu nikmat yang telah Allah beri kepada kamu. Cuba ingat balik. Nikmat Tuhan bagi ni banyak. Daripada kita bangkit tidur tadi sampai nak tidur lagi, banyaklah. Dalam ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak ta'uddu, kita nak kira, nak hitung, nak kalkulate nikmat Tuhan, la tuhsuha, tak cukup. Masa tak cukup, modal tak cukup, tak cukup. Nikmat Allah tu banyak sangat. Tapi dalam banyak-banyak nikmat kita dapat ni, Allah minta kita kenang satu je. Ada satu nikmat Allah cukup besar. Lebih besar daripada beras, lebih besar daripada gula, lebih besar daripada garam, lebih besar daripada gaji bulan-bulan, lebih besar daripada anak, lebih besar daripada rumah, lebih besar dari segala-gala. Nikmat ni nikmat tunjang. Nikmat apa? Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah, iaitu nikmat Allah telah turunkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah. Allahu Akbar. Nikmat yang paling besar Allah cerita dalam ayat ni, ayat 231 Al-Baqarah, iaitu nikmat anzala alaikum minal kitab wal hikmah. Nikmat kitab dan hikmah. Apa itu kitab? Al-Quran. Apa itu hikmah? Sunnah Rasulullah. Dua ni kata Allah, kalau hang ada makan, ada beras, ada ayam, ada rokok, tak sebut tak boleh lah. Hang ada semua. Tapi dua benda ni hang tak tahu. Hang ada semua. Hang ada semua. Kaya pun kaya, senang pun senang, terkenal pun terkenal. Tapi Allah tak bagi nikmat celik Alkitab dan celik As-Sunnah. Maka hang kehilangan nikmat yang paling tunjang. Allah kata dalam ayat ni, ya'izukum bihi. Allah kata ingat,
aku peringatkan kepada kamu semua benda ni. Ya'izukum bermakna wa'iz. Aku ingatkan balik kat hampa ni, hampa lupa ni. Ya'izukum bihi, aku wasiatkan, aku peringatkan, aku tegur hampa balik. Pasal hampa duk rasa makan lebih besar daripada Alkitab. Pasal hampa rasa sihat lebih besar daripada Al-Hikmah. Pasal tu hampa tinggal dua benda ni. Ya'izukum bihi, aku ingat balik benda ni, aku nasihat balik, aku cerita balik pada hampa, aku pesan balik, aku wasiat balik, supaya hampa boleh ingat balik. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingat balik nikmat yang telah hampa dapat daripada sisi Allah. Ikhwan wa akhawat, a'azzakumullah. Dalam An-Nisa ayat 113, dalam An-Nisa ayat 113, Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allahu akbar. Allah kata wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah kata, ingat, aku telah turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab dan Al-Hikmah. Tadi Tuhan bagi nasihat kat kita. Ni awal lagi Tuhan cerita kat Nabi. Apa Tuhan kata? Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Hai Muhammad, telah aku turunkan kepada engkau Al-Kitab dan Al-Hikmah. Macam mana aku berturun dia? Aku berturun dalam keadaan wa'allamaka, aku ajak kamu ma lam takun ta'lam, apa yang kamu tak tahu. Dah sebelum ni, sebelum ni kita tengok balik masyarakat Arab sebelum ni apa dia tahu? Mengambil ungkapan Ja'far bin Abi Talib ketika berhijrah ke Habasyah, dicatat dalam semua kitab-kitab sirah. Bila Nabi hantar hijrah pertama ke Habasyah, maka Najasyi sambut orang Islam daripada kota Mekah, dan dalam masa yang sama musyrikin Mekah hantar pula mereka punya duta-duta mereka pergi bagi tahu pada Najasyi, geng-geng Muhammad yang mai ke Habasyah ini semua ni pengacau, ini semua geng-geng tak boleh pakai. Maka berlakulah suatu dialog. Najasyi tanya kepada orang Islam yang sampai ke Mekah di depan wakil daripada musyrikin Mekah, hampa ni dikatakan suka memburuk-burukkan agama orang, hampa ni dikatakan suka pecah belah kesatuan orang, hampa ni dikatakan suka memaki hamu sembahan orang, hampa ni dikatakan tak reti hidup cara elok-elok. Di depan wakil orang-orang Mekah, Ja'far bin Abi Talib yang kemudiannya gugur dalam peristiwa Mu'tah di Jordan, dia jawab kepada Najasyi. Mengambil jawapan itu, itulah kehidupan orang-orang Arab Mekah dahulu. Apa kata Ja'far bin Abi Talib? Kunna ahlul jahiliyati na'budul asnam wa na'kulul maitah wa nusi'ul jiwar wa na'til fawahish. Kami ini kaum jahiliyah, na'budul asnam, kami sembah semua berhala-berhala yang ada. Itu sebelum Islam datang, sebelum Quran diturunkan, sebelum hikmah diturunkan, sebelum Allah ajak mereka apa yang mereka tak tahu. Sebelum tu mereka apa dia? Na'budul asnam, mereka sembah al-asnam, tokong-tokong, berhala-berhala, puja semua. Wa na'kulul maitah, makan benda yang disembelih bukan mengikut aturan agama Allah. Sembelih untuk tokong mereka makan, sembelih untuk hantu setan pun mereka makan. Na'kulul maitah, istilah bangkai ni kami makan ke semua. Wa na'til fawahish,
Semua benda-benda keji yang menjatuhkan maruah dan harga diri, semua kami buat. Minum arak, zina, bunuh orang, pukul orang, jangan cakap. Na'til fawahish wa nusi'ul jiwar. Kami suka menyakiti jiran paling dekat rumah dia dengan kami. Itu kerja kami. Yang mana jiran paling dekat, itu kami buat khianat. Apa lagi kami buat? Yang kuat daripada kami makan yang lemah, tak ada pembelaan. Itulah hidup kami hatta aslahana hadzal din. Atau dalam riwayat lain, hatta ba'asallahu ilaina rasulan. Sampailah Allah mengelokkan kami dengan agama ini yang dihantar rasul kepada kami. Bila rasul datang, rasul buat apa? Rasul membaca pada kami ayat-ayat Allah. Dia ajak pada kami apa yang kami tak tahu. Maka kami mendapat pengajaran, kami mendapat manfaat yang cukup besar daripada Alkitab dan As-Sunnah, Al-Hikmah. Maka ni Quran beritahu ayat 113 An-Nisa, Allah Ta'ala beritahu wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan telah kami turunkan kepada engkau Alkitab dan Al-Hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kami ajar apa yang kamu tak tahu. Kamu tak tahu sembah Tuhan, kami ajar. Kamu tak tahu sembahyang, kami ajar. Kamu tak tahu puasa, kamu tak tahu sembelih, kamu tak tahu nazar, tak tahu baca doa, tak tahu minta lindung, minta permohonan, semua kamu tak tahu. Bila datang Quran dan Sunnah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dia ajar apa yang tak tahu. Allahu akbar. Betul ya tak? Betul ya? Kita apa sama? Kita tak tahu, kita tak baca hadis pasal sifat solat Nabi, kita tak pernah baca hadis pasal zakat, kita tak pernah baca hadis pasal tutup aurat, kita tak pernah baca Quran, tak pernah baca hadis yang kata puasa lagu mana. Bila kita duk mengaji ni, duk mengaji, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Mula dia ajak kita benda kita tak tahu. Mula banyak benda kita tak tahu, lah ni kita tahu. Macam mana kita boleh tahu? Quran dan Sunnah. Maka Allah kata sepatah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kalau begitu, pemberian Allah kepada kamu cukup besar. Pemberian Allah pada kamu yang kata pemberian Quran dan Al-Hikmah ini cukup besar. Cukup besar. Dahulu kita pun tak tahu yang kata tali gendi tak boleh pakai. Ustaz pun pakai juga dulu. Masa tak tahu apa. Kita ni nama mak mesti ada punya beranak pakai tali gendi. Tak tahu. Dulu mandi sapak. Tak tahu. Bulan sapak aja aku dapat anak jantan, haji sapak. Tak tahu. Duk bayar niat di keramat, tak tahu. La bila tahu, satu nikmat daripada Allah. Alhamdulillah, tak mati dalam tak tahu. Alhamdulillah, tak habis umur dalam jahil ni. Alhamdulillah. Kalau begitu, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kurnia Allah kepada kita ni cukup besar. Karena itu, ikhwan wa akhawat a'azzakumullah, banyak tempat dalam Al-Quran Allah bila cerita kebangkitan Nabi Muhammad, dia sebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia pakai ayat tu. Mubalaghah ayat ni dahsyat. Dia yang mengutuskan rasul bil huda, dengan petunjuk. Bukan petunjuk yang dibikin-bikin oleh Nabi. Bukan kata Nabi duduk saja-saja fikir, aku nak ajak apa kat mereka hari ni. Dah. Bukan saja-saja Nabi duduk, ayat apa aku nak baca hari ni. Dah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Allahu akbar. Ayat Nabi baca, hadis yang keluar, semuanya Allah yang cerita. Semuanya Allah yang beritahu. Pasal itu kerana daripada Allah, kerana Allah yang cipta, insan tak boleh membuktikan ajaran ini ajaran yang tak boleh pakai.
Makin dia cari dalil nak kata tak boleh pakai, makin dia jumpa boleh pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana apa? Kerana bukan akal manusia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Satu contoh kecil aja kita ambil. Makin orang tolak yang kata sembahyang letak tangan atas dada, makin dia jumpa kebenaran. Dia tolak, dia jumpa hadis. Dia tolak, dia jumpa kitab. Main satu tempat, dia tak boleh tolak. Cuma dia tak buat dah. Itu kan. Dia tak boleh tolak dah. Tengok orang sembahyang gedik-gedik jari. Mula pasal apa dia buat ni? Ni penyakit kan? Mula. Penyakit ni. Main pula siapa duk gembok sikit, ini bukan penyakit. Depa ni boleh satu nama. Lama-lama manusia ni, lama mana kita boleh kongkong pengetahuan. Ilmu ni duk mencanggah naik ke langit dah. Langit ni macam dibelah, ilmu duk turun macam yang hujan. Membaca, tekan satu button saja daripada internet, terbuka semua jawapan dalam dunia. Terbuka semua ilmu yang dahulu disimpan dalam kitab Arab, hari ni temuak dalam bahasa kita. Dulu kitab tak boleh baca bahasa Arab, dia temuak dalam bahasa kita. Dulu Sahih Bukhari bahasa Arab, Fathul Bahri bahasa Arab, Umdatul Qari bahasa Arab, Tuhfatul Ahwazi bahasa Arab, Sunan Darimi bahasa Arab, Muwatta Imam Malik bahasa Arab, Mustadrak Sahih Mustadrak Imam Al-Hakim Nasaiburi bahasa Arab. Hari ni satu klip saja dia temuak berung kata bahasa Melayu. Bukan kata bahasa Melayu, muhakkik mai pula, detailkan pula hadis tu, yang mana sahih, yang mana dhaif, yang mana Allah. Maka orang mula baca, orang mula bertanya, lah ustaz, yang dulu kita duk kata gerak jari ni satu puak tak apa sihat, ni rupanya ada dalam hadis ni. Ustaz tu boleh jawab, hadis ni bukan semua boleh pakai. Ni hadis ni boleh pakai ni. Ni hadis sahih ni. Lama-lama insan cuma dia tak buat, tapi dia tak boleh tolak. Pasal apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Hidayah itu Allah yang bikin. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang boleh design hidup kalau bukan design Allah lah yang paling best? Dan Allah cabar, wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa boleh design agama? Siapa boleh cipta agama? Sila cipta. Kita tengok nak pelingkup sekali lagu mana. Bukan kata bil huda, tapi Islam itu wadinil haq. Dia sangat benar. Allahu Akbar. Dia sangat benar. Dia cukup benar. Bukti akli, bukti naqli, bukti dari segi dalil Quran, bukti dari segi dalil hadis, bukti dari segi akal kewarasan, semuanya ada. Pasal apa? Bil haq. Dia benar. Yang ini kata Allah, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Kamu kena angkat dia, kamu kena lonjak dia naik ke atas supaya dia menjadi agama dominan di atas agama lain. Walau karihal kafirun. Walaupun ada pihak yang tak beriman ni tak suka. Fikir dia bah. Ini kerja Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi, Allah jadi penolong hamba. Cukup. Ikhwan wa akhawat, a'azzakumullah. Makna dia dalam pusingan pertama ni kita buat kesimpulan, Quran dan sunnah Nabi ini satu nikmat cukup besar. Rugilah siapa yang tak ada masa nak duduk bersila mengaji benda ni. Walaupun dia boleh makan nasi belahak 3-4 kali, dia satu orang yang tak cukup nikmat hidup. Dia satu orang yang hidup tanpa roh. Dia umpama orang hidup dengan orang mati di sisi Allah. Dia serba-serbi semua dia tahu, tapi Quran, tapi sunnah dia tak tahu. Dia satu orang yang cukup tempang, khidaj. Dia tempang, dia jalan tak sama. Dalam satu ayat 36 surah Al-Isra, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam 36 Al-Isra Allah sebut, Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Allah kata jangan cakap, jangan sebarkan, jangan perpanjangkan apa-apa yang kamu tidak ada ilmu pasal dia. Jangan perpanjang-panjang. Cakap pun tak boleh, perpanjang pun tak boleh, dengar pun tak boleh, apa pun tak boleh. Benda apa yang kita tak tahu, Quran kata la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Terus saya cakap. Kalau orang tanya kat kita, kita kata apa? Allahu a'lam. Allah yang tahu, aku tak tahu. Allah orang kata kecil tak pun tak tahu, nampak lagu mana aku tak tahu. Kalau tak tahu nak buat jora, Jahanam. Jahanam. Benar ni agama tak boleh buat jora. Tak tahu, Allahu a'lam. Allah yang tahu. Kerana apa? Fa inna minal ilmi an taqulu ma la ta'lam, Allahu a'lam, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Bukhari. Kerana daripada ilmu, apa yang kamu tak tahu, kamu kata Allahu a'lam, itu menunjukkan kamu cukup berilmu. Kita orang duk tanya, macam ni duk tanya, ustaz tak boleh jawab. Malu ah. Mana boleh tak boleh jawab? Tak boleh jawab pun kena sondoi juga ah. Pakai helmet ke, pakai bulldozer ke, sondoi pergi. Tapi kita tak tahu, kita habaq sungguh. Allahu a'lam. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa inna minal ilmi an taqulu ma la ta'lam, Allahu a'lam. Kamu dikira orang yang berilmu kalau kamu boleh kata Allahu a'lam dalam bab yang kamu tak tahu. Kamu sudah berilmu. Maka ayat ni ajak kita wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kita tak tahu, kita abang tak tahu. Wallahu a'lam. Tak ada cedera apa. Nilai kita naik lagi ada, tak tahu. Depa kata depa ni bila mai sembahyang Jumaat, depa nak azan sekali. Depa ni betul ke? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Dok dengar kata depa duk azan sekali lagu mana? Orang duk azan dua kali, depa duk azan sekali lagu mana? Depa ni betul ke tak betul? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Janji jemaat mau ada azan cukup, saya duk pergi sembahyang. Tak ada azan saya tak pergi. Saya lagu tu punya orang. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Dak dengar kata depa ni sembahyang tarawih 8 rakaat, depa ni apa ni? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Yang saya tahu sembahyang wajib 5 waktu. Hak lain semua pukul sunat. Hak tu je saya tahu. Yang saya tahu sekurang-kurang sembahyang sunat 2 rakaat. Hak tu yang saya tahu. Baki wallahu alam, saya tak tahu. Jawab macam tu. Habaq betul. Habaq. Jangan duk pi. Tak tahu ni. Daklah depa ni tak ada, mana ada satu hadis sahih kata Nabi sembahyang 8 rakaat, depa ni aja nasi tambah kuat. Duk rodong juga dia nak jadi dalca boleh makan. Ni bukan dalca, ni taire masam. Taire masam pun boleh makan. Ni bukan taire, ni dia nak jadi jahanam. Pasal apa kita tak boleh cakap benda kita tak tahu? Pasal apa? Satu, inna sam'a wal basara wal fuad. Sebab telinga, mata dan perasaan kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah di hari akhirat. Allah tanya. Pasal itu kita baca akhir daripada surah Al-Maidah, akhir daripada surah Maidah nak masuk suratul An'am, selai lagi aja kita jumpa satu soalan yang cukup besar yang Allah cerita dalam ayat itu, yang akan ditanya Allah kepada Nabi Isa di akhirat esok. A'anta qulta lin-nasi, hai Isa, adakah hang pi habaq ke orang ambil aku dan mak hang jadi Tuhan? Soalan tu Allah tanya. Isa kata, innaka antal allamul ghuyub. Hang tahu semua apa jadi dalam dunia, aku tak pernah buat kerja tu. Takut Nabi Isa dengan soalan paling menggerunkan. Hang ke suruh depa buat syirik kat aku? Sampai depa ambil Maryam jadi sekutu aku, hang jadi sekutu aku. A'anta qulta lin-nasi, hang kata benda ni ke orang ke? Takut Nabi Allah Isa. Allah tanya balik.
kata kita, dengar kita, apa yang simpan dalam hati, semua yang kata baik sangka, buruk sangka, semua ni Allah tanya balik. Karena tu kita kena takut. Hak kita dengar ni apa dia? Hak kita tengok ni apa dia? Hak kita simpan masuk dalam, kadang-kadang kita buruk sangka kat satu orang. Betul ke kawan tu macam tu? Tapi buruk sangka dah ada dalam hati. Allah tanya balik di hari akhirat esok. Maka kerana itu, benda yang kita tak tahu, kita jangan dengar. Benda yang kita tak tengok, kita tak payah komen. Benda yang kita tak tahu apa-apa, tak payah simpan masuk dalam hati. Yang kita nak dengar, yang kita nak tengok, yang kita nak simpan, benda yang kita ada ilmu. Ada seorang ulama salaf, nama dia Sahal bin Abdullah Al-Thawri. Sahal bin Abdullah Al-Thawri. Bila turun ayat ni, Sahal bin Abdullah Al-Thawri, dia bagi komen. Dalam tafsir, dia bagi komen. Apa dia kata? Dia kata, ma ahdatha ahadun fil ilmi syai'an illa su'ila anhu yaumal qiyamah. Fa in wafaqa sunnah salima wa illa fala. Ini kalau kita buka Fathul Bari, kita boleh jumpa perkataan ini. Apa kata Sahal bin Abdullah Al-Thawri bila dia baca ayat ni? Dia baca ayat ni, Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu cakap, jangan kamu dengar, jangan kamu tengok benda yang kamu tak tahu. Kerana pendengaran, penglihatan, hati, semua Allah Ta'ala hisab balik di hari akhirat. Bila Sahal bin Abdullah Al-Thawri dia baca ayat ni, dia kata sepatah. Apa dia kata? Dia kata, ma ahdatha ahadun minal ilmi syai'an illa su'ila anhu yaumal qiyamah. Dia kata semua ilmu yang kita belajar dalam dunia ni, semua Allah Ta'ala tanya di hari akhirat. Siapa berani buat main satu ilmu, dia pergi cerita ke orang. Dia sebagai tok guru, dia buat main satu ilmu, dia cerita ke orang. Dengan dia cerita, orang yang dengar ni duk berbahas ilmu dia tu. Dia dan ilmu dia dan orang yang bahas tu akan ditanya di hari akhirat esok. Fa in wafaqa sunnah, kalau yang dia cakap itu sama dengan sunnah, salimah, dia selamat akhirat. Wa illa, kalau tak sama, fala, dia jahannam. Itu tafsiran Sahal bin Abdullah Al-Thawri kepada ayat tadi. Jadi maksud dia apa? Maksud dia apa? Maksud dia, ilmu ni satu benda yang kita kena hati-hati. Pasal ilmu dia tajam, dia macam pisau, dia senjata. Hang silap, dia luka diri. Kalau betul, manfaat ke kita, manfaat ke orang. Kalau tak betul, kita luka, orang pun sakit. Maka semua yang kita buat dalam dunia ni, Allah Ta'ala nanti tanya balik esok. Kalau sama dengan sunnah, kita selamat. Kalau tak sama, kita memang tak selamat. Jadi, kita sepatutnya memilih jalan untuk selamat. Ikhwan wa akhawat, a'azzakumullah. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dia Al-Bukhari buka satu bab, iaitu bab bila ilmu itu akan binasa. Bukhari buka bab tu. Di bawah bab tu, Bukhari buat main satu riwayat, iaitu riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dia hantar surat kepada satu orang yang bernama Abu Bakar bin Hazmin. Umar bin Abdul Aziz hantar surat kepada Abu Bakar bin Hazmin. Abu Bakar bin Hazmin ni siapa dia? Dia ulama tabi'in. Dia ada di Madinah. Dan dia hidup satu zaman dengan Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz bagi satu jawatan kat dia dalam daerah dia tu, bagi jawatan pada dia. Dia dipanggil dengan nama Abdul Malik. Dia ni orang alim, orang kenal. Maka satu hari Umar bin Abdul Aziz hantar surat kepada Abu Bakar bin Hazmin ataupun Abdul Malik ini. Apa dia kata dalam surat dia? Bukhari simpan dalam Sahih Al-Bukhari.
Dia kata kepada Abu Bakar bin Hazmin, kata dia, unzur ma kana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusul ilmi wa zahabal ulama wa la taqbal illa hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam wal tufshul ilma wal tajlisu hatta yu'allima man lam ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Rawahul Bukhari. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz terkenal lah, sama-sama duduk Pulau Pinang lagi terkenal lah, kan, lagi terkenal lah. Tapi sayang, orang ni dia tengok Umar tu pada satu personality, kepimpinan, ketegasan, tapi dia tak tengok bab ni. Alangkah baiknya dua bab kita boleh tengok. Dia macam tu, dia macam duit shilling kan, dia ada depan, dia ada belakang, ada depan, ada belakang, duit yang sama, nilai yang sama, tapi tengok balik ni dia hanya nilai duit, tengok balik ni dia gambar parlimen. Tengok nilai duit 2 kupang, tapi tengok sebelah parlimen ni besar, tempat gubal undang-undang. Dia satu benda, dia ada 2 sisi. Banyak orang, Umar bin Abdul Aziz ni dia memang satu orang yang cukup hebat. Dia ni pun satu orang yang cukup hebat. Orang yang wara', orang yang adil, orang yang zuhud, orang yang tidak gila pada harta kekayaan, orang yang nak menegakkan keadilan, orang yang nak tengok Islam itu ditegakkan, keadilan itu dirasai, dinikmati oleh semua orang. Sebab dunia kita duduk hari ni, dunia yang adil ni dia payah. Quran kata i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Adil ni bagus. Pasal adil tu hampir dengan takwa. Dalam ayat lain Allah kata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal untuk mati. Bekal paling baik takwa. Yang boleh bawa kita pada takwa tu apa dia? I'dilu, adil. Tapi sayang, adil ni dia just jadi satu slogan. Macam kita baca tafsir hari tu ni, dia kata apa? Dia kata benda tu duduk di bibir mulut aja. Siapa pun mai, dia kata saya nak buat adil. Adil tu macam tanam tebu atas bibir mulut, kata orang Melayu. Siapa pun mai, saya nak buat adil. Adil dia di mana? Atas bibir mulut lah. Tapi tengok kerja dia, satu pun tak adil. Kerja dia satu pun tak adil. Umar bin Abdul Aziz, tengok apa-apa. Dia tulis surat kepada Abu Bakar bin Hazmin. Kata dia, unzur ma kana min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hang pi periksa. Tang mana hang boleh cari hadis Nabi, hang kumpul semua. Pasal dia ni ulama tabi'in. Maka dalam daerah dia tahu siapa yang apa hadis, siapa yang tak apa, semua dia tahu. Maka Umar hantar surat pada dia. Umar kata, unzur ma kana min hadisi Rasulillah. Lah ni juga hampir periksa. Tang mana ada ilmu hadis, hampir bawa kita nak diwankan dia. Dalam Fathul Bari dia kata apa? Dia kata yang ni juga menunjukkan isyarat ilmu hadis mula didiwankan, dia kata. Tapi yang tu tak penting. Yang pentingnya, Umar kata kepada Abu Bakar bin Hazmin, Umar kata apa? Hampir cari tak mana saja ada hadis. Bila hang jumpa hadis tu, faktubhu, hang tulis. Aku nak tengok sekali. Hang tulis. Pasal apa? Fa inni khiftu durusul ilma. Aku takut ilmu ni nanti hilang satu masa nanti. Aku takut. Kalau kita tak catat hadis-hadis yang ada dalam dada-dada orang ulama-ulama besar-besar ni, aku takut khiftu durusul ilmi. Aku takut benda ni nanti hilang. Lagu mana benda tu hilang? Wa zahabal ulama. Mati orang yang reti hadis, habis. Habis. Mati saya, Allah, kita ni nak khabar. Bukan kata mati orang besar-besar. Kadang-kadang ustaz-ustaz cerodong biasa lah, mati dia pun kita tak tahu nak mengaji mana dah. Mati dia tu tak tahu dah nak mengaji tak mana. Bukhari mati,
Tuan-tuan punya sunan dah mati. Oh, mati depa ni habis. Wala taqbal illa hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hang terima malaikat hadis Nabi saja. Lain aku tak mau. Tengok dia cakap. Tengok dia cakap. Wala taqbal illa hadisan Nabi. Jangan hang pi cari, jangan hang pi periksa, jangan ambil tulis malaikat hadis Nabi saja. Wal tufshul ilma. Bila hang dah kumpul semua benda ni, hang sebarkan ke orang semua. Bagi tahu ni hadis Nabi, bagi tahu ni cara Nabi, bagi tahu. Wal tajlisu. Buka majlis pengajian besar-besar hatta yu'allima man lam ya'lam. Sampai orang tak tahu tentang hadis, depa boleh tahu Nabi itu macam mana. Ini aku suruh hang buat benda ni. Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu la yahliku, ilmu tidak akan rosak hatta yakuna sirran, sehinggalah ilmu itu dirahsiakan, maka rosaklah ilmu itu. Kalau semua ilmu pasal sunnah tu dirahsiakan, rosak habis. Dahulu mazhab yang sesat itu dirahsiakan. Bila dia dirahsiakan, dia rosak. Dulu Syiah, orang tak kenal Syiah. Pasal zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah hidup, Syiah cakap satu, dia karang 7 jilid kitab jawab yang satu tu. Kawan tu sebut satu pula, dia karang pula 5 jilid kitab jawab yang nombor 2 ni. Jadi Syiah ni sampai tak berani habaq dia datang mana, sampai dia tak berani bagi tahu kitab rujuk, kitab dia apa, dia tak berani tahu. Selama dia duk simpan ilmu dia, mazhab dia rosak. Pasal orang tak tahu. Tapi bila Syekhul Islam Ibn Taymiyah matilah, dia buat kenduri 40 hari 40 malam. Dia kata Syekh ni padam dah. Bila mati Syekh ni, yang dia sembunyikan tu dia mula zahirkan. Bila dia mula zahirkan, kita pula sembunyi hak kita pula jadi rosak. Maka Umar bin Abdul Aziz dia habaq benda ni kepada ulama tabi'in, nama Abu Bakar bin Hazmin. Jangan sembunyikan ilmu hadis, kena cerita ke orang. Bila mula sembunyi, ilmu itu akan jahanam. Pasal itu ikhwan wa akhwat, kita bila duk pelan nak tahu sunnah Nabi, kadang-kadang main satu sunnah dia bercanggah dengan adat, kadang-kadang bercanggah dengan cara orang Melayu, kadang-kadang canggah dengan cara mamak ni lagi lah, dengan huruf pati, dengan menurun, dengan Allah Akbar. Jangan cakap lah. Dengan kubur dia boleh ambil kain hijau, dia pergi bubuh atas kubur, pacak huruf pati. Dia boleh pergi ambil nasi berani, pergi hantar di keramat, menurun zikir atas keramat. Allah. Bila baca satu hadis bercanggah dengan satu dua benda, dia mula jadi satu benda apa? Orang mula cakap, hampa pergi mengaji apa? Dulu orang duk buat. Pasal apa? Pasal dulu orang duk buat tu, ilmu Nabi itu tersembunyi. Bila ilmu itu tersembunyi, dia mula nak hancur. Maka Allah Ta'ala tak akan biar ilmu yang dia buat turun kepada para Nabi itu hancur. Dia tak akan biar. Maka dia bangkitkan para Rasul alaihimus salatu wassalam. Dia bangkit waris-waris para Nabi. Dia pun ni bangkit, bangun, mengajak ummah kembali kepada ajaran Nabi. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia sebut dalam kitab besar dia, nama Usulus Sunnah. Kitab Usulus Sunnah sekarang ada terjemahan Melayu. Akidah Imam Ahmad itu disimpan dalam Usulus Sunnah. Allahu Akbar. Sekarang diterjemahkan akidah Imam 4 mazhab. Allahu Akbar. Nanti antum boleh tengok akidah Imam 4 mazhab. Dulu kita pun tak tahu Abu Hanifah percaya apa. Kita pun tak tahu Imam Malik percaya ke mana pasal Tuhan. Syafi'i sekarang Dr. Abdul Rahman Khumaisi menulis kitab, orang terjemah. Allahu Akbar. Tengok Imam Ahmad kata apa. Kata Imam Ahmad, usulus sunnah indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah
wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ini perkataan Imam Ahmad, bukan hadis, perkataan dia. Bila dia baca ayat Quran, dia baca hadis semua ni, dia kata, dia sudah lama dah kita ni dengan Nabi ni kita pun tak betah sangat ni, tak betah. Pasal cara belah kita ni nak kena tunggu maulud Nabi baru nak kenal Nabi pula. Mai maulud Nabi pun duk cerita Nabi tidur atas riba Aisyah ajalah, lain tak cerita apa. Sembayang Nabi pun tak dicerita. Cuma cerita Nabi ni kuat senyum, Nabi ni kalau orang pukul kepala dia renyeh, Nabi ni orang ludah muka dia buat bobok hantar pergi pada kawan tu. Lagu tu lah cerita pasal Nabi ni. Jadi buatlah maulud macam mana pun, yang duk dengar tu duk tak sembayang juga. Yang sembayang pun tak ikut cara Nabi. Pasal apa? Tak cerita benda tu semua. Benda tu semua terkambui. Bila kita buat maulud Nabi, cerita pasal apa? Cerita pasal Nabi ni dia punya manis muka, dia punya seri muka, kalau malam bulan mengambang, kalah cahaya bulan, terbit cahaya muka dia. Tu orang satu masa dulu kenal Nabi kot tu. Dia tak kenal Nabi ni berjuang lagu mana, didik keluarga lagu. Tak kenal. Pasal itu dulu tok guru yang main ceramah pasal maulud Nabi pun, bini dia pakai tudung, jomoi nampak. Dia main ceramah maulud Nabi tu yang kata bini ustaz, ustazah lah. Ustazah tu pakai tudung sekerat, jomoi nampak. Tak ada pasal apa? Pasal dia kenal Nabi tu tak kat tu. Lebih tak tahu. Mana ada cerita dalam maulud Nabi ni yang kata Nabi ni sembahyang macam mana, Nabi ni baca doa lagu mana, doa Nabi macam, tak pernah dengar. Kalau kita duk pergi cerita dalam majlis maulud Nabi sembahyang dengan penaja maki kat kita. Dia kata panggil buat ceramah maulud, dia cerita bab sembahyang, merepek betul mamak ni, dia kata. Dia anggap cerita pasal sembahyang tu merepek. Satu masa dulu macam tu cerita dia. Satu masa dulu. Imam Ahmad bin Hanbal, ikhwan wa akhawat a'azakumullah, dia nak bagi satu kita kata pedoman kat kita. Kita orang Islam ni sepatut macam mana? Kata Imam Ahmad, usulus sunnah indana, benda asas kita kena pegang. Apa dia? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang Islam, benda asas kita kena pegang. Nak buat apa pun, kita kena ikut sahabat Nabi pasal depa mengaji dengan Nabi. Pegang tu. Bukan orang tua-tua, bukan pak menekan, bukan pak mak menekan. Sahabat macam mana? Nak buat apa pun, kena tanya. Ni orang kata masuk rumah baru nak kena apa lebih kurang kan, kata buat nasi berani lagi mujarab. Dia kata ada masuk rumah luar lagu tu, ni rumah baru ni, dia kata ada masuk luar lagu tu. Nasi berani mujarab sikit lah. Kalau nasi tomato boleh lah, tapi kurang afdal. Dia kata tak betul ke masuk rumah ni kena buat macam tu? Tengok sahabat Nabi. Depa ni daripada Mekah hijrah ke Madinah. No, masuk rumah di Madinah no. Masa depa masuk tu, berani apa depa buat? Yang tu nak tanya Ustaz. Pasal kita ni punya petua tu banyak. Bila dapat anak, dapat uri, nak basuh uri macam mana? Nak kena basuh, lepas tu kena bawa garam kasak, kena bubur kunyit sikit, bubur asam gulugong, pergi goreng terus senang. Cicah dengan air asam. Tak ada zaman kita ke baru orang beranak, zaman Nabi tak beranak ke? Yang kata Umar ada anak perempuan, kan? Yang kata Nabi pun ada anak perempuan, ada anak perempuan nama Zainab, ada anak perempuan nama Fatimah. Tak, masa Nabi dapat anak perempuan ni, uri anak dia buat lagu tu ke? Yang tu mau tanya, soalan tu mau tanya. Tak, ni hampir basuh uri tu pasal apa? Tak lah, mereka kata kena. Mereka tu siapa? Dia yang kata kena basuh.
Dia kata, aku pun tak tahu, tapi mereka kata lah. Tak mau macam tu. Imam Ahmad kata, agama ni, tu kira basuh orang itu agama lah, pasal dia melibat percaya. Dah basuh pula, lubang kena korek, dalam tak boleh, jangkat tak boleh. Kalau dalam, budak tu benar hati. Kalau jangkak, budak tu berani terlebih. Panas tak boleh, teduh tak boleh. Kalau panas, budak tu perumah. Kalau teduh ni sampai orang pukul kambing pun dia tak lawan. Tu kalau teduh sangat. Jadi dia in between lah. Dah lepas tanam tu pula ada cara langkah lah. Bila langkah jangan pandang belakang. Tak boleh pandang belakang. Kalau pandang belakang, uri tu dia tak puas hati kat kita. Dah. Ni kita ni orang Islam. Kita ni orang Islam. Hang duk pergi percaya lagu ni. Agama kata apa? Betul ke basuh uri lagu tu? Betul ke yang kata uri tu ada kena mengena dengan budak tu? Betul ke? Duduk tengah malam budak tu duduk renyih seorang-seorang lah. Tu dia bercakap, tu dia bercakap dengan abang dia tu. Abang dia mana bukan beranak kembar. Dia kata tu uri lah duduk kacau dia. Adalah dia duduk sembang pasal apa? Pandai. Imam Ahmad bagi tahu kat kita. Imam Ahmad ni siapa dia? Anak murid Imam Syafi'i. Apa dia kata kat kita? Dia kata dekat kita, agama ni kena ikut Nabi dan sahabat Nabi. Lagu mana mereka beranak, lagu itulah kita mau beranak. Lagu mana mereka bela anak, lagu itulah kita mau bela anak. Lagu mana mereka tanam uri, lagu itulah kita tanam uri. Lagu mana mereka masuk rumah, lagu itulah kita masuk rumah. Mereka buat kenuri kenara lagu mana, kita pun buat kenuri kenara lagu tu. Kata Imam Ahmad, agama macam tu. Jangan ikut orang lain. Wal iqtida'u bihim. Tak ada jalan lain. Tak ada pilihan. Kena ikut mereka juga. Iqtida' mereka. Kena ikut mereka. Kena qudwah mereka. Kena contoh mereka. Tinggallah semua orang. Wa tarkul bid'ah. Jangan duk ikut benda-benda baru ni semua. Kerana benda baru ni semua boleh buat hampa jadi sesat. Itu petua yang Imam Ahmad bagi kat kita ni. Petua tu kita kena pegang. Jadi yang ni bahagian yang pertama saya bercakap ni, saya nak bagi tahu apa? Saya nak bagi tahu kita ni pergi tak mana pun, telinga kita, hati kita mau dengar hadis Nabi. Hatu. Cerita pasal Nabi nombor satu. Tak mau dengar cerita pasal orang. Tanya satu soalan, kalau soalan tu agama, tanya kat dia, kata makcik, ni nak buat lagu mana? Dia kata kena buat lagu ni. Tanya satu soalan, makcik, yang makcik kata buat lagu ni mai kok mana? Nabi ajak kita ke siapa ajak? Aku pun tak tahu siapa ajak, hang buat sudah habislah. Lagu tu tak mau. Agama tak boleh macam tu. Nabi Muhammad ni sampai dalam kubur kita nak habaq nama dia, kecil ke orang ni? Masuk dalam kubur besok, wa man nabiyuka. Dia tak tanya man abuka, pak hang siapa? Patut dia mau tanya kan, man abuka, hang ni anak siapa? Pak hang nama apa? Dia tak tanya. Wahai kita ni ada pak. Tapi dia tanya, waman nabiyuka, nabi hang siapa? Maksud dia apa? Siapa ajak agama kat hang ni? Sembayang hang kenal Tuhan, siapa ajak? Nabi mana ajak? Besar. Pasal itu, kalau kita tak ada masa nak tadah telinga duduk mengaji cerita Nabi lagu mana, Nabi hidup macam mana, kalau kita tak ada masa, Allah akan bagi hidup kita ni tak teratur. Hidup kita ni berselerak-tarak. Hidup kita ni jadi cempera, tak tersusun. Bukan kata hidup dunia, semayang kita pun berselerak-tarak. Kita mampak mai semayang, mai tang keluarga kita, Tuhan bagi ceramah. Tengok mak cantik, tengok bapak cantik, mai kat anak, Tuhan bagi jahanam. Tengok anak cantik, bapak cantik, masuk menantu, bertabak. Semua ni pasal kita ni tak ada masa nak dengar agama. Kita tak ada masa. Pasal tak ada masa, kita kena balasan dia. Memang kaedah kita tak ada masa dengan Tuhan, Tuhan tak ada masa dengan kita. Kaedah dia macam tu. Kulli akullak. Hang bagi masa agak aku bagi masa agak. Kaedah dia macam tu.
Jadi hamba aku jadi Tuhan hang. Minta kat aku bagi kat hang. Serah diri kat aku pelihara hang. Hang duk serah diri kat orang lain, Allahu Akbar, habis. Ikhwan wa akhawat, a'azzakumullah. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dalam hadis sahih riwayat daripada Ad-Darimi, satu hari Umar kata, cerita ni panjang tapi saya nak ambil tengah-tengah tu aja. Cerita ni panjang. Umar bercakap dengan seorang tabi'in. Umar tanya kat dia, hang tahu tak Islam ni boleh jahanam, boleh lingkup? Dan hang tahu tak macam mana Islam boleh lingkup? Itu soalan Umar kat dia. Maka dia kata dekat Umar, dia kata dia tak tahu macam mana yang kata Islam tu boleh lingkup, dia tak tahu. Maka Umar cakap kat dia, Umar kata, yahdimul Islam zallatul alim wa jidalul munafiq al-alim bil kitab wal hukmul a'immah al-mudillin. Umar cakap kat dia. Umar tanya, hang tahu tak Islam ni boleh hancur, boleh jahanam? Islam ni, agama ni orang boleh tak tahu pasal apa? Dia kata dia tak tahu pasal apa. Maka Umar bagi tahu. Umar kata, yahdimul Islam, yang menghancurkan Islam tu, yang bagi orang tak faham Islam ni, yang bagi Islam tu jadi punah ranah ni, apa dia? Yang pertama, zallatul alim, kerana alim ulama yang mula tergelincang, dia kata, jahanam Islam. Orang nak mengaji agama pun kat ustaz lah. Ustaz tu orang nak mengaji agama kat ustaz. Ustaz tanya, ada 1,500 tak? Ustaz tanya, ada 1,500 tak? Ni nak buat kuliah subuh ni, ada tak 1,500? Kalau ada 1,000 tu boleh dalam akaun. Masa saya pergi kuliah subuh, yang 500 tu bagi cash. Ustaz tu, ustaz tu. Dia buat baca kunci start motor lah. Yang kata ustaz tu, tak ada lah tempat kita. Ni cerita di negeri pasal 2 butir tu. Tempat kita tak ada. Kalau ada ustaz macam tu, zallatul alim, tergelincangnya orang alim, oh, habis. Orang alim jawab soalan, dia mula jawab soalan tak ikut dia punya disiplin. Kita bila orang tanya satu soalan, disiplin dia apa? Quran dulu, sunnah dulu, baru pandangan siapa-siapa. Tak, dia Quran dia tolak, sunnah dia tolak, terus bagi pandangan orang. Oh, jahanam. Dia jawab soalan tak pi kot tu. Dia jawab soalan tak pi kot tu. Dia jawab cara dia. Mai tang dia marah, nampak dia keras. Mai tang dia kenduk, dia jawab lagu kenduk. Habis. Tanya ke ustaz mandi sapak boleh tak boleh? Pasal apa tak boleh? Mandi takkan tak boleh. Yang tak boleh zina, minum arak. Lah, hampa mengaji apa? Sampai mandi tak boleh. Hampa tak mandi ke, dia tanya. Ustaz jawab macam tu. Habis kawan tu bukan tanya sebarang mandi sapak ni mandi buang sia. Adakah mandi buang sia ni? Oh, belah kampung saya tak tahu. Ni orang kampung ke orang bandar saya tak tahu. Tapi jenis orang kampung ni cari ayam putih pergi lepas dalam sungai. Perlepas dalam sungai bulan Sapak tu, Tok Bomo nanti baca habis lebih kurang buih tang kepala ayam tu, ayam duduk angguk-angguk. Baling dalam sungai. Baling tu baling ayam dengan baling sia. Elok Tok Bomo kalih celah-celah hutan tu, kutu nak terjun tangkap ayam tu ramai. Dia terjun tokak ayam tu. Ayam putih bukan senang cari. Ayam putih duk main ayam biasa ni. Pakat terjun dapat 2-3 ekor, bismillah habis sembelih, buat masuk kurma, pergi panggil tu imam tu dengan kawan Tok Bomo tu pun main makan balik, kawan buang sia pun memang kedara sia balik. Dak ustaz, buang ayam lagu ni boleh ke tak boleh? Dia kata pasal apa tak boleh pula Orang lama duduk buang ayam, jahanam. Zallatul alim, tergelincang. Habis. Pasal tu ikhwan wa akhawat,
kita nak dengar bila orang jawab daripada Rasulullah. Daripada Rasulullah kita nak dengar orang jawab. Dan kita rindu jawapan macam tu, rindu dendam. Apa pandangan ustaz tentang masalah ni? Oh, saya berpandangan. Tak apa, boleh. Dah ustaz. Rasulullah macam mana? Terin nak dengar. Terin. Kita rindu ni nak dengar. Fatwa ni banyak dah daripada Rasulullah. Bab ni Rasulullah kata apa? Imam Malik kata apa? Hang nak main cerita kat aku. Hang nak cerita kat aku. Nabi istinja, Nabi boleh ajar. Iman Nabi tak ajar. Imam Malik marah kawan tu. Istinja Nabi ajar. Takkan iman Nabi tak ajar? Istinja tu tak ajar pun tak apa. Tapi istinja Nabi boleh ajar. Iman Nabi tak ajar. Mai pula Salman Al-Farisi dalam Sahih Muslim dia kata apa? Nabi ajak kami ni semua. Kalau dunia ni satu pusingan yang bulat, daripada tempat mula titik pusing balik, pi titik tu balik Nabi ajak. Masuk tandas kaki apa, keluar kaki apa, hatta Nabi ajak kami nak sentuh bini kami nak baca apa Nabi ajak. Hang nak beritahu ada bab yang Nabi tak ajak, melainkan hang memang tak belajar punya orang. Hang tak tahu. Hang tak tahu bab tu. Pasal hang tak belajar bab tu, hang tak tahu. Zallatul alim, kata Umar, hati-hati. Yang kedua, apa kata Umar? Rosak agama ni pasal apa? Jidalul munafiq. Perdebatan orang munafik al-alimu bil kitab, yang dia ada sikit ilmu tentang al-kitab. Bila orang yang ada ilmu sikit dengan kitab, dia tu munafik, dia duk bertengkar dengan orang, jahanam agama ni. Agama ni habis dengan bertengkar, didik tarbiyah tak ada. Mai bertengkar. Tampak meja cawan naik atas, jatuh balik. Punya duk bertengkar. Didik tak ada. Kalau kata sahabat, daripada enta duk cakap di kedai kopi, mai kita buat satu kuliah maghrib, enta memang mengajak di surau. Oh, surau tak boleh. Surau tak boleh. Tang sini boleh lah. Jidal. Agama rosak. Pasal kita tak boleh duk layan puak-puak jidal ni. Dia main nak tanya, kita bagi tahu hak kita tahu. Cukup dekat tu. Nak bahas, kami tak ada masa nak bahas. Hang suka hang terima, hang tak suka hang jawab dengan Tuhan lagu mana hang nak buat. Tapi hang tanya, kami jawab lagu kami tahu. Takat mana kami tahu, takat tu kami bagi tahu. Lain pokok ada, tambah ada, apa ada, takat tu aja. Kami boleh bagi tahu, takat tu aja. Pasal ini agama Allah. Kami tak tahu apa-apa. Dan yang ketiga, rosak agama ni, kata Umar Al-Khattab dalam riwayat Darimi, wa hukmul a'immah al-mudillin, wa hukmul a'immah al-mudillin, iaitu hukum hakam para imam yang menyesatkan. Para imam, para pemimpin, dia buat satu hukum yang hukum itu tak sama dengan kehendak syarak, dan hukum itu dipakai, maka sesat semua. Ikhwan wa akhawat, a'azzakumullah. Jadi kita tak mau masuk satu daripada tiga tadi yang jadi punca rosak agama ni. Bertengkar pasal agama pun kita tak mau, duk pergi buat hukum baru bagi jahanam agama pun tak mau. Kita nak jadi orang yang reti, lepas tu tergelincir pun kita tak mau. Kita nak jadi macam mana? Kita nak jadi macam para sahabat Nabi, sami'na wa ata'na. Depa dengar agama, depa taat, depa ikut, depa buat. Di atas itu Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Mari kita cuba dengar satu ungkapan Imam Malik rahimahullahu taala. Hak ni Imam Malik cakap ni kita boleh jumpa dalam kitab Al-I'tisam Imam Syatibi. Dalam kitab Al-I'tisam Imam Syatibi. Ini Imam Malik cakap ni semua ni ada pedoman kat kita, ada pedoman. Apa kata Imam Malik? Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Imam Malik kata, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah kata, pada hari ini telah sempurnalah agama kamu. Allah kata, Islam dah sempurna. Allah kata, Islam tu sempurna. Kita jangan berani cakap lagu lain. Allah kata Islam tu sempurna. Jangan cakap lagu lain.
Jangan duk pergi gatal lidah pergi cakap lagu lain ya Islam ni. Jangan. Allah kata Islam sempurna. Hang tutup mulut, tutup pungkak duk diam. Tu bahasa kita lah. Tu bahasa kita. Hang jangan komen dah. Ni Allah kata. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama apa dah sempurna. Yang hang tak tahu ni pasal hang tak pergi belajar. Tu yang hang tak tahu. Tapi agama tu dah sempurna. Bab apa daripada agama? TikTok semua ada. Bab pinang meminang, Allah zaman Nabi ada orang pinang meminang, cerai menikah, semua ada zaman Nabi. Awak ingat cerai zaman lah ke? Awak ingat kahwin satu zaman lah ke? Kahwin zaman Nabi tu. Allah. Semua ada. Jenis anak keras kepala pun ada zaman Nabi. Jenis macam-macam. Yang masuk Islam pun ada zaman Nabi. Yang murtad pun ada juga zaman Nabi. Turun ayat bertubi-tubi. Duk tegak mereka ni semua. Semua ada dah. Teknik nak ubah, teknik nak repair, teknik nak rawat, teknik nak ubat, teknik. Semua ada. Semua ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama kamu dah sempurna. Cantik. Jalan peribadatan sempurna. Jalan akhlak sempurna, jalan hidup sempurna, Islam dah cukup mantap untuk dipegang sebagai satu pedoman dalam hidup. Dia sempurna. Hang tak pergi belajar, hang tak tahu. Itu bab hang. Jangan komen, lidah ni jangan duk pergi ajak, duk kata jangan. Jangan duk pergi berlawan dengan ayat Quran, nanti kita terkeluar daripada agama ni tak sedap. Allah berfirman, wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku cukup dan aku sempurnakan pada kamu nikmat aku. Oh, nikmat Tuhan pun cukup dah. Tadi sunnah sebaik-baik nikmat. Wa raditu lakumul islam madinah, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Allah redha. Jadi Islam ni ada 3 perkara. Yang pertama dia sempurna, yang kedua nikmat dia cukup, yang ketiga Allah redha. Ini pakej Islam. Tak ada pada tempat lain ada kat Islam ni. 3 perkara ni keistimewaan Islam. Apa dia? Dia akmal. Dia guna perkataan akmal. Akmal dalam bahasa Arab, yang dalam tak payah berkeluar, yang luar tak payah masuk dalam. Itu maksud akmal. Cukup dah. Cantik. Hang tambah satu orang, dia jadi comot. Hang berkeluar satu orang, dia longgar. Akmal, cukup dah. Sampai tak boleh tambah, sampai tak boleh berkeluar. Cukup dah banyak tu. Allah isytihar Islam tu sempurna. Yang kedua, Allah kata Islam itu satu nikmat yang cukup besar yang Allah bagi. Yang ketiga, Allah kata tak usah cakap dah pasal benda lain, dia hanya redha Islam. Tiga ni, Islam itu sempurna, Islam itu nikmat, Islam itu Allah redha, semua ni di atas risalah yang turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang bawa Islam itu sampai pada peringkat Allah isytihar, dia redha. Nabi Muhammad lah bawa Islam sampai pada peringkat Allah kata dia nikmat. Nabi Muhammad lah bawa Islam sampai pada peringkat Allah kata dia sempurna. Maka Imam Malik kata sepatah. Apa kata Imam Malik? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Imam Malik kata, siapa yang tinggal Islam ni, dia pergi cipta satu benda baru. Islam dah sempurna. Dari sembahyang, dari puasa, dari zakat. Kan, tadi duduk dalam kereta sahabat telefon saya. Bagi Pak Long bawa kereta. Saya jawab telefon dia. Dia satu soalan dia tanya. Itu Ustaz, satu soalan. Ya, saya kata apa dia? Dia kata niat sembahyang tu dulu mana? Yang kata niat sembahyang tu lagu mana? Yang kata niat sembahyang tu macam mana? Yang kata niat macam biasa. Yang kata niat tu macam mana? Pasal rukun 13 kan? Niat, diri betul, takbiratul ihram, Fatihah. Niat tu macam mana? Saya usalli fardal zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Kata di mulut Allah, mulut kata Allah, hati gue benda tu akbar. Macam mana? Saya kata tak apa, buat lah. Boleh juga. Tapi niat bukan macam tu.
Dia kata Islam ni agama sempurna ni. Benda paling mustahak, paling besar dalam Islam, benda tu paling mudah. Mana boleh benda penting, benda tu pergi jadi susah? Tak boleh. Kalau benda penting pergi jadi susah, duk jadi macam kita dengan pejabat kerajaan. Tulis borang tak kena, sign dengan tangan tak kena, sign dengan kaki pun tak kena, cop tangan tak kena, cop ibu jari kaki tak kena. Pasal apa? Pasal benda paling penting dia buat jadi susah. 24 borang punya duk isi ni nak minta bantuan zakat dekat saudara baru ni, tu dia 24 borang tu 24 tahun tak lulus lagi. Di mana? Di negeri Pasir Berdengung, bukan tempat kita okey. Nah, lagu tu pasal benda paling mudah benda paling mustahak buat jadi susah ha. Benda paling penting apa dah? Nikah. Pasal apa nak bagi nikah susah? Nikah ni tak ada syarat, tak ada apa, mudah aja. Syarat ada duit, lepas tu ada kemahuan. Pi menikah ha? Nak pi kursu tak payah, tak ada payah dok pi buat seminar keluarga sakinah, tak ada, semua auta. Ni semua auta. Maaf cakap ni semua auta, temberang aja semua ni. Ada keluarga sakinah. Zaman Nabi, mai depan Nabi, siapa dia yang nak menikah depan Nabi? Ni baru mengucap 2 kalimah syahadah ni, baru mengucap. Baru masuk Islam, makluh. Ni duduk depan Nabi ni makluh. Tapi makluh harap lah. Ya Rasulullah, aku nak menikah. Takkan masuk nak menikah kot. Baiklah dah sampai seru. Kena menikah ha? Nikah kan boleh tahan. Tahan kena gila babi tak boleh tahan nikah ni. Berkenan dengan siapa? Dia pun sebut satu nama. Ya Rasulullah, aku teringin nak menikah, tapi sekupang pun tak ada. Tak apa. Abang, satu nama sahabat pergi jumpa. Dia bagilah 10 dirham ke 20 dirham mai kat Nabi. Okey, ambil menikah. Perempuan tu pula nak menikah, saya tak mau 10 dirham pun tak mau, apa pun tak mau. Mahar saya, dia kena ajak saya qul huwallahu ahad, Allahu samad, sampai saya reti maksud dia. Dia ni kata mudah ha? Benda tu aku belajar sebelum aku masuk Islam lagi. Allah katiang ha? Aku nikahkan dia dengan si fulanah binti si fulan, dengan mas kahwin dia kau alimkan dia qul huwallahu ahad, Allahu samad. Habis. Sahabat-sahabat semua dengar apa Nabi cakap. Nabi tanya kat dia, hang faham tak apa aku kata? Ya, saya terima. Ahlan, marhaban, pergi menikah, pergi langkawi honeymoon. Tak ada pun sakinah ni, keluarga sakinah punya kursus, tak ada. Benda paling penting mana boleh duk pi buat pi jadi huru-hara. Bila benda penting tu kita tak bagi mudah, lawan dia mudah. Apa dia? Zina. Lawan dia mudah. Apa dia? Khalwat. Lawan dia mudah. Apa dia? Berpacar-pacaran. Tu yang kawan tu duk kena habang kat kita. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang. Dia pula kena habang. Pasal apa? Benda tu jadi mudah. Nikah ni jadi susah. Tak. Semayang ni benda penting. Semayang ni benda penting. Demi Allah, semayang ni penting. Dia tak perlu susah. Apa dia yang kata niat? Kita tak payah duk kata di hati kita ni, saja aku sembahyang tu. Tak payah. Allah cuma perintah ayat nombor 5 dalam surah Al-Bayyinah. Satu aja perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku suruh kamu taat pada aku, kamu kena ikhlas dekat aku. Yang tu aku suruh. Mai kat Nabi beritahu waktu zuhur macam ni cahaya dia. Waktu asar cahaya dia macam ni. Waktu maghrib gelap dia macam ni. Waktu isya gelap penuh. Nak mai waktu subuh cerah di kaki bukit tu. Nabi habaq waktu aja. Lepas tu Nabi habaq subuh buat 2 cukup. Zuhur buat 4. Asar buat 4. Maghrib buat 3. Aisyah buat 4. Tapi kalau hampa berjalan, hampa musafiang, lagi mudah Tuhan bagi.
Tuhan bagi mudah lagu mana? Zuhur boleh buat 2, asyak boleh buat 2. Buat zuhur dalam waktu zuhur 2. Buat asyak dalam waktu asyak 2. Maghrib dalam waktu maghrib buat 3. Isya dalam waktu isya buat 2. Subuh dalam waktu subuh buat 2. Kalau yang tu rasa apalah, lagi mudah Tuhan bagi apa dia? Masuk waktu zuhur, buat zuhur 2, lepas tu bangkit buat asyak 2. Set lagi asyak tak payah sembahyang asyak dah. Jalan terus pi pasal malam ke pi mana pi. Kalau tak mau lagu tu, lagi mudah Tuhan bagi lagu mana? Orang bang zuhur, kita duk berjalan jauh ni, tak payah sembahyang lohok. Tunggu masuk waktu asyak. Bila masuk waktu asyak, buat zuhur 2, buat asyak 2. Dalam waktu asyak pun boleh juga. Yang ni dengan syarat berjalan jauh. Mai waktu maghrib, buat 3. Lepas tu bangkit, buat isya 2. Dalam waktu maghrib. Satgi isya, tak payah sembahyang dah. Pun boleh. Ataupun nak jalan dulu. Orang bang maghrib, kita jalan dulu. Masuk waktu isya, buat maghrib 3, buat isya 2. Dalam waktu isya, maghrib tak payah buat apa. Subuh dalam waktu subuh. Subuh tu duduk pergi kerat, tak sembahyang terus lagi. Bila Tuhan suruh kita sembahyang, dia perintah satu benda. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hampa sembahyang ni semua, hampa kena sembahyang kerana aku. Faham tak? Jadi yang kata niat sembahyang tu apa? Yang kata niat sembahyang tu apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Zuhur ada waktu dia, asyak ada waktu dia. Zuhur ada rakaat dia, asyak ada rakaat dia. Tuhan tak bincang masalah rakaat, masalah waktu. Tuhan bincang masalah hang sembahyang asyak tu kerana aku. Hang sembahyang zuhur tu kerana aku. Hang sembahyang musafir ni kerana aku. Jumlah rakaat aku yang tetapkan. Waktu aku yang tetapkan. Hang tak payah cerita benda tu semua. Aku tahu. Lah aku nak tahu hang sembahyang zuhur kerana siapa? Pak mentua Amai kah? Ni hang bangkit buat 4 rakaat ni Pak mentua Amai kah? Tak. Kalau hang sembahyang bukan kerana orang, kerana aku, hang kena bagi tahu. Terima kasih sahabat. Hang sembahyang kerana aku. Jadi yang kata niat sembahyang ni apa dia? Niat sembahyang ni, kita niat sembahyang kita kerana Allah. Kerana Allah. Duk atas tikar sembahyang dalam hati kita ni. Hak kita duk lintas jalan ni, start motor brum kata orang bang, dalam duk brum pakai kepiah elok, pakai jubah elok. Satu syekh tanya kita, "Ai, pergi mana?" "Pergi sembahyang ah." "Ai, pergi sembahyang pula kan ni? Lalu tak sembahyang?" Tak saja dia pemain ramai ni tunang main rumah tak keluar tak lagi, dia tolak pula. Dia sudah ada niat kerana orang lain. Mai berdiri atas sejadah, kata kat diri kita, "Ya Allah, aku sembahyang kerana hang ya Allah zuhur ni." Allahu akbar. Yang itulah niat sembahyang. Bukan duk pergi sebut 4 rakaat, 5 rakaat. Bagi tahu kat diri kita, aku nak sembahyang zuhur kerana Allah. Itu niat sembahyang. Kalau itu niat sembahyang, yang kita duk pergi rangkau ni, usalli. Dah, Tuhan bukan mau usalli. Hang nak usalli apa? 4 rakaat tu dia yang tetapkan. Waktu zuhur tu dia yang letak cahaya tu. Dia dah letak tu semua. Satu benda dia nak daripada hang. Hang sembahyang ni kerana siapa? Kerana dia. Maka la qasad niat hang. Qasad tu maksud dia hang simpun dalam hati, ya Allah, zuhurnya aku buat 4 rakaat ni kerana hang. Kalau kita kata usalli fardhu zuhri 4 rakaatin, kita takbir Allahu akbar, kita tetap tak ada niat. Kerana maksud niat itu apa dia? Nawakallah, mencari redha Allah. Itu maksud niat. Dan itunya Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku suruh hampa buat ibadat kerana aku. Nama ibadat tak payah abang lah. Kita pergi Mekah sampai dekat mikat. Bila sampai kat mikat, orang kata ni tempat terakhir niat. Mikat tu bila kita sampai di situ, kita nak bagi tahu, kata, ya Allah, aku mai buat haji ni kerana hang, ya Allah. Jalan pergi.
Ihram tu Tuhan yang suruh pakai. Pantal larang tu Tuhan yang letak. Tamattu' ifrat ke kiran ke Tuhan yang tentukan. Kita tak payah sebut apa. Ya Allah, aku masuk Mekah ni ya Allah, aku nak buat umrah kerana hang. Kalau umur aku panjang, lepas buat umrah ni aku nak buat haji pula. Automatik orang panggil haji apa tu? Tu nama haji apa tu? Haji apa? Haji apa? Tamattu'. Pasal bab tu tak belajar lagi, tu tak berani jawab. Tamattu'. Sampai dekat mikat, ihram pun duk ada dah di badan. Pekik mati kita. Wa ma umiru illa pasal takut dalam perjalanan ni orang duk puji, orang duk tu hantar 2-3 bah. Hantar ni 2-3 bah, kita pun takut juga. Lepas tu kita buat kenuri. Bila buat kenuri, kita seronok buat kenuri. Depa punya duk salam, duk lepas kat kita duit rial pun ada, bat pun ada, yen pun ada. Dia punya, Allah, kita takutlah dia ada niat apa-apa. Dia bagi kat kita 10 bat. Habis tak ada, dia ni buat balik kat aku 4 biji tasbih pun jadilah. Kita takut ni. Takut main Mekah ni pasal pesan orang. Sampai dekat mikat, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku masuk Mekah ni, aku nak buat umrah ni, aku pakai ihram ni, ihram umrah, dan aku buat kerana hang ya Allah. Picit masuk dalam hati, labbaik Allahumma labbaik. Sudah ada niat dah. Sudah ada niat. Nawakallah, kita buat itu kerana Allah. Itulah niat yang diperintah oleh Allah. Puasa pun sama juga. Esok nak puasa kan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nak puasa besok kerana hang ya Allah. Aku nak puasa kerana hang. Niat puasa lah. Nawaitu shauma ghadin, yang tu tak masuk. Hak tu tak payah, hak tu tak masuk. Yang kata niat ni buat nak bagi kerana Allah. Tuhan tahu kita buat kerana siapa. Tapi ni nak mensabitkan jiwa kita. Aku buat kerana Allah, aku nak puasa esok kerana Allah. Masuklah niat tu. Besok puasa. Nak bayar zakat. Nak bayar zakat. Ni masa kita duduk perisi duit ni. RM7 tak sebelah, RM7 tak sebelah, RM7 tak sebelah, RM7 pertama kepala kita, RM7 kedua kepala bini kita, RM7 ketiga kepala 3 beranak kita, RM7 keempat kepala bapa kita, kepala mak kita. Ni semua nak pergi bayar fitrah ni. Masa kita duduk perisi benda tu, dalam hati kita ada apa? Ya Allah, aku saja buat keluar zakat fitrah ni kerana hang ya Allah. Aku nak cari redha hang ya Allah. Itulah niat zakat. Semua ingat buat kerana Allah. Yang tu nama dia amalan itu beserta dengan niat. Semua ingat tak ada kena mengena dengan Allah. Amalan itu dikatakan tidak ada niat. Boleh faham tak? Itu niat. Itu yang kata niat. Macam kita main mengaji ni. Aku main kerana hang ya Allah. Niat lah tu. Tu niat lah tu. Duk ayin baju siap tadi. Ayin baju siap tadi. Ustaz lah, bukan hampa, ustaz lah. Duk ayin baju siap punya, duk ayin baju, buh dalam hati. Ya Allah, aku nak pergi ni kerana hang ya Allah. Tapi kalau dia bagi karipap pun tak apa jugalah, alhamdulillah lah kan. Tapi kalau tak bagi pun tak apalah. Tapi kalau bagi lagi afdal. Tapi tak bagi pun tak apa. Aku pergi kerana hang ya Allah. Masuk dalam hati. Itu kerana Allah. Pasal apa? Pasal Quran beritahu pada kita, kalau kita buat ibadat tidak niat kerana Allah, ibadat kita haba'an manthura. Dia jadi debu yang berterbangan. Kalau kita buat satu benda bukan kerana Allah, kita sembahyang asar bukan kerana Allah, zuhur bukan kerana Allah, kita sembahyang malam bukan kerana Allah. Pasal itu kita ni duk kena bagi tahu kat diri kita. Kita duk kena tarbiyah diri kita. Kita kena tasfiyah diri kita. Kita kena bersihkan jiwa kita. Tazkiyah wa yuzakihim. Bersihkan jiwa kita. Semua kita masuk kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, ibadat aku, semua aku buat ni lillahi ta'ala. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi kerana lain. Kadang-kadang boleh jadi kerana lain. Macam ustaz, orang panggil ceramah, bagi mengajar. Kadang-kadang boleh jadi kerana lain. Dia tu pula mahabang, ustaz, tak apa, ni, buat main akaun punya nombor, bubuh 1000 dulu, sekali 700 ambil kemudian. Allah.
Tak tahu kebetulan pak mentua main rumah. Nak keluar mengajar tak kena lah kan. Tapi kalau aku tak pergi 1,700 melayang ni. Yang pak mentua pun main time ni. Ya Allah, orang tua ni pun. Tapi taklah pak mentua lah. Next time I see you my father-in-law. Ni 1,700 lepas 3 bulan punya duit kita. Ustaz kita turun. Kadang-kadang boleh jadi bukan kerana Allah. Maka baharukan niat kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Duit 1,700. Jangan tanya berapa hari, tanya berapa minit boleh hilang. 1,500 jangan tanya berapa bulan, berapa minit aja boleh habis. 1,500. Tukar 4 tayar sport ring, jahanam terus. Jahanam terus. 1,700. Jahanam terus. 1,700 dah jahanam. Ni aku nak bawa bertemu Allah ni apa? Aku telah ada niat bukan kerana hang ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku taubat. Ya Allah, aku minta ampun. Aku buat kerana hang ya Allah. Itu maksud dia, niat kerana Allah. Semayang kerana Allah. Bela anak, hatta kita bela anak, Allah, saya tak tahu nak abang. Bela anak ni, siapa ada anak dia tahu. Orang tua dulu kata, hang boleh anak, hang boleh akai. Hang boleh anak, hang boleh akai. Hang tak ada anak, hang tak ada akai lagi. Cara orang tua akai tu matang lah. Hang nak tahu aku sayang kat hang lagu mana? Hang pergi menikah tengok. Hang boleh anak, baru hantar aku sayang kat hang lagu mana? Betul. Lagi banyak kita beranak, baru kita ada akai. Baru gambar mak kita bela kita tu terbayang. Tu pun bagi yang nak terbayang lah. Kalau yang mengantuk tak terbayang apa. Bela anak 10, 20 ni, kita bela anak. Tak tahu besar-besar ni seorang tak boleh jasa. Hati rasa lagu mana. Kalau nak kata zarah tu kecil, hati kita lagi kecil oh. Kalau kata atom tu kecil, hati kita lagi kecil oh. Tapi apa Nabi kata? Bela 3 anak kerana Allah, dinding neraka. Bela 2 anak kerana Allah, dinding neraka. Sahabat kata, aku terlupa tanya, kalau 1 anak je lah. Bubuhlah hati kita, ya Allah, aku bela anak aku bagi makan, aku didik, aku pukul, aku sedia makan, pakai, tempat rumah, perlindungan, kasih sayang, semua aku buat kerana hang, ya Allah, aku buat kerana hang. Puluh tahun kita bela anak, 10 tahun tu jadi bekai akhirat. Allahu Akbar. 10 tahun kita dalam redha Allah, pasal niat kita kerana Allah. Tapi kalau kita bela anak, ya Allah bagilah, biarlah kerana hang pun kerana hang, tapi besok kalau yang sulung boleh bagi 1,000, yang tengah bagi tengah hari, banyak dah aku ni. Mai satu masa tak dapat apa yang kita mau, pahala di sisi Allah pun tak ada, letih dah kena, penyakit mula serang, duka nestapa mai kat kita, keingkapan pun mai, bekai akhirat pun tak ada. Bagi ada kerana Allah. Tu saya jawab kat sahabat yang kata niat sembahyang macam tu. Niat sembahyang lagu tu. Sahabat kata mudahnya, mudah. Benda paling penting dia kena mudah. Kalau benda paling mustahak dia jadi susah, impossible. Ni Imam Malik ni. Imam Malik duk sebut nama dia banyak kali, dia kata apa tak baca lagi. Ni dia nak kata apa ni? Dia nak kata apa kat kita ni? Tapi tak baca pun tak apalah, lain sekali kita baca. Yang penting kita nak bagi tahu apa malam ni, mula langkah setapak nak kenal Nabi kita siapa. Hak tu pengisian kita. Hak tu kita punya la bahasa. Kita punya misi dan kita punya visi. Doktor dengan attendant tak masuk. Visi dengan misi. Apa bahasa lain katakan? One misi, one visi. Kita ada satu misi dan satu visi. Melayu panggil apa? Visi dan misi. Misi dan visi kita malam ni apa dia? Kita kena buka hati kita, nak mengaji, nak dengar Nabi pula lepas ni. Tak mau dah misi dan visi duk dengar orang kata. Yang tu bukan misi, yang tu bukan visi, yang tu doktor, pesakit, attendant. Yang tu kita baca kot tu. Misi kita lagu lain. Kena bagi dapat lah, saya duk kata ni, kena bagi dapat lah. Kalau tak dapat, ni air pun tak ada minum, penat lah.
Alhamdulillah kita malam ni mai, bukan kata orang ke katu pun mai. Allahu Akbar. Bukan senang ni. Orang tua kata kalau ke kata keluar nak ribut ni. Baik balik awal-awal bang. Nak ribut ni orang tua kalau ikut ilmu orang tua lah. Depa pun ada laduni juga cara depa walaupun duk balik rokok daun laduni tu. Kalau ribut ni dia kata, ni ke katu mula keluar ni nak ribut lah. Eloklah nak ribut nak tutup tingkat rumah ke apa ke, eloklah time ni. Alhamdulillah. Manusia pun mai, haiwan pun mai. Allahu Akbar. Ini nama dia tabligh akbar ni. Ini tabligh akbar ni. Malam ni kita ada 3 makhluk. Manusia, haiwan dan malaikat. Haiwan dan malaikat. Di Kuala Lumpur itu saya pergi ceramah. Burung dengan kucing mai. Burung, mula burung. Tengah-tengah malam tak tidur lagi burung tu. Duk main cocek. Ni burung nak main mengaji. Habis burung main mengaji, main pula kucing mengandung. Gambarnya anak kembang apa ke, pesak perut dia. Main satu macam menyerang duk ujung tu. Tupi pula. Jadi ada 4 makhluk masa tu. Ada burung, ada kucing, ada orang, ada malaikat. Itulah misi dan visi kita. Allah sampai kepada menatang dan para malaikat. Allahu Akbar. Ini nama dia tabligh akbar. InsyaAllah kita azam. Kita nak keluar lagi insyaAllah kita azam. Tabligh akbar ini. Kita azam lagi, kita nak mengaji. Allah akan bagi kat kita. Lepas ni bukan kata orang, gajah dan nesua pun nanti mai kuliah kita. Apa jangan buat pasal. Ini semua kerja Allah. Ini semua kerja Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, pakcik. Adakah hadis itu ditulis dan dibuku di zaman dia? Wallahu ta'ala alam. Kalau mengikut dalam Fathul Bari yang saya habaq tadi, Ahmad Ibnu Hajar Asqalani dia sebut, dia kata zaman Umar bin Abdul Aziz berlaku sikit pemodenan dari segi pembukuan hadis daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Artinya idea supaya hadis itu didiwankan telah ada zaman Abu Bakar. Telah ada. Cuma datang zaman Umar moden. Lebih moden. Lepas zaman Umar lebih moden, sampai zaman kita lebih moden. Tapi kita masih boleh menyatakan zaman Umar itu masih berada zaman awal-awal di mana hadis didiwankan. Dia masih proses awal. Ya, masih awal. Proses itu masih awal. Proses itu belum berkembang dengan begitu pesat lagi. Zaman dia masih zaman yang agak sistem itu masih berjalan lagi. Adapun zaman kita ni sudah jadi zaman yang agak TikTok dah lah. Cantik, boleh pakai lagu tu. Itu mengikut Ibnu Hajar Asqalani. Boleh baca nah? Wallahu a'lam. Allah ni pakcik, Allahu Akbar. Sifat Allah ni Allahu Akbar. Dia ada 99 nama, tapi dia berhubung dengan kita Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jarang dia berhubung Bismillahi Qahhar Al-Jabbar. Wah, itu nama dia. Allahu Akbar. Seorang bapa, seorang mak ada dalam hati dia, ya Allah, bila anak-anakku besar ni dia balas jasa aku, itu tidak salah. Itulah sifat manusia. Dan sifat itu adalah ma'ruf. Cuma terkadang-kadang hajat kita ni sampai dengan tak sampai. Supaya kita ni tak patah hati teruk sangat. Kadang-kadang anak kita tak jadi, ataupun anak kita jadi dia lupa diri. Supaya kita ni hari tua-tua kita tak patah hati, kita bertawakal kepada Allah bela anak-anak. Yang tu yang kita maksudkan dengan kerana Allah.
Bila kita buat kerana Allah ni, semua mak saya bela saya ada hajat, bila saya besar saya bantu dia. Saya bela anak-anak saya ada hajat, bila anak-anak besar. Kita tua ni pakcik dengan sakit, dengan uzur, dengan kita ni pelan tua pelan lemah, depa pelan besar. Haraplah simpati umur kita ni hidup dengan depa, supaya tak terpatah harapan kita tengah jalan. Kita ingat kerana Allah. Kalau depa balas, kita bersyukur. Kalau depa tak balas, kurang-kurang semangat kita ni tak jatuh tengah jalan. Hak itulah kita kata kunci yang paling utama dalam hidup ni, tawakal tu Allah. Tak salah, tak salah. Mak dengan ayah bela anak-anak 10, 11, bila depa besar, kan orang tua kata hampa ni lah racun, hampa ni lah penawar. Memang tak salah. Tapi takut kadang-kadang hajat kita ni tak kesampaian. Itu aja. Ya Allah, aku bela anak aku ni kerana hang, ya Allah. Sakit aku, susah aku, ya Allah, hang tolong bayar, ya Allah. Kadang-kadang Allah bayar dunia, kadang-kadang dunia dia tak bayar, dia tangguh semua akhirat. Kadang-kadang dia bayar dunia, dia bayar akhirat. Hak tu niat yang tak salah pakcik, jangan bimbang. Tak salah langsung, insya-Allah. Dan kalau bela anak-anak tu pula tak balas jasa mak bapak, Nabi namakan anak tu anak derhaka pula. Allahu akbar. Nabi namakan anak tu anak derhaka pula. Kalau dia bela mak bapak dia, bela dia besar, lupa mak dia, lupa. Memang mak bapak dia bela kerana Allah, tapi dia lupa nak hormat, dia lupa nak balas, dia lupa nak buat ihsan. Pasal tu Quran dah garis dah. Apa anak-anak kena buat? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfid janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani saghīrā. Lebih 5 perkara Allah garis. Bila mak bapak tua ataupun salah seorang, yang pertama tak boleh apa? Tak boleh kata ni apa dia? Nisbah perkataan, perbuatan luka hati. Kita anak menangis wek tengah malam, tengah tidur terkejut, tangkap kepala, lampin anak tukar. Allahu akbar. Bila besar, depa kecil tangan kita ni main ayat kencing dengan taik dia. Bahkan tak busuk kat kita, seronok lagi. Bila besar, dia jerkah kita terasa. Quran abang awal dah. Wala tanharhum wala taqul lahum uff. Hang tak boleh kata. Satu. Wala tanharhuma, jangan guna bahasa jerkah, herdik. Apalah, mak ni tak tahu. Jangan. Hang pakai bahasa tu dosa besar atas bau hang. Apa lagi? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Hang kena pakai bahasa yang memuliakan mak bapak hang. Mak bapak mak nama beda, dia tak boleh panggil beda. Acik beda. Acik beda. Hang tak boleh pakai bahasa tu tak memuliakan. Hang dah panggil ibu, hang dah panggil mak, bahasa mulia. Tak boleh panggil bapak nama dia. Me'eh dah me'eh. Me'eh. Ingat me'eh mana tengok pak dia. Tak boleh. Hang tak boleh buat. Bahasa tu tak memuliakan. Keempat, apa dia? Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Hang besar mana, gaji besar mana, hang kena rendahkan sayap kehinaan hang depan mak bapak hang. Kena jatuh sayap ni. Saya mai sini, kawan-kawan panggil ustaz depan mak ayah saya. Bukan mak saya boleh panggil ustaz, sila. Tak boleh, anak derhaka saya ni. Tu mak saya panggil nama saya buat tak tahu. Awak buat tak tahu? Saya ustaz. Mak tak panggil ustaz, mana saya boleh masuk? Derhaka saya ni. Orang bagilah gelar apa pun tinggi langit depan mak ayah. Waghfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Turunkan sayap hang jadi rendah.
Tapi penting Quran kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doa, ya Allah, ampun dosa aku, dosa mak bapak aku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati aku. Di ujung ayat itu Allah kata apa? Di ujung ayat itu lepas Allah Ta'ala kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah Ta'ala kata Allah mengetahui kadang-kadang hang tak boleh buat. Kadang-kadang orang muda ni dia nak buat tapi terkadang-kadang dia terlanjur, mak dengan ayah luka sikit. Allah Ta'ala kata hang pergi minta maaf kat dia, aku ampun dosa hang. Kira cincai, hang pergi jumpa dia, aku maaf. Allahu a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina. Allah tahu dalam hati kamu ada apa, kamu nak buat. Kadang-kadang kita bila mak lumpuh, mertua lumpuh, Allah, ya Allah, saya tengok orang bela orang lumpuh ni, Allah, sakit otak, ya Allah, orang ni kena sabar lah nak bela orang lumpuh, kena sabar. Orang lumpuh ni dia putih asa hidup, dia putih asa hidup. Kita bagi makan ubat, dia tempih buang, dia putih asa. Aku makan ubat pun buat apa, aku dah jadi bangkai. Mak, jangan macam tu mak. Ingat ke Allah mak. Ingat apa? Allah, sabarlah ya Allah. Berat, badan dia mati berat. Angkat pergi mandi, tukar pampers. Kita kata baru letak pungkok dari 9 pagi punya buat kerja, 4:30 petang baru letak pungkok. Tak tahu mak panggil, Man, Allah. Duk ingat dalam hati orang tu ni aku injek bagi kerah terus senang. Ada masuk dalam hati. Allah kata apa? Allahu a'lamu bima fi nufusikum. Letih hang, kadang-kadang hang terlajak, kadang-kadang hang tak larat, hang terlajak. Allahu a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu hati hang nak buat baik, cuma hang terlajak, Allah boleh ampun. Tapi hang jangan derhaka depa. Jadi kalau anak tak balas jasa mak bapak, derhaka dia. Tapi kita mak bapak, kita simpan, ya Allah aku nak ganjaran hang, supaya patah hati kita ni tak teruk sangat. Kan kadang-kadang duk omong orang tua kan, Allah, ya Allah, orang makan bubuk dia makan air mata, orang duk cedok bubuk dia cedok air mata. Yo, kesian pakcik, kesian, pecah hati dia. Gantung sikit dekat Allah supaya hati kita tak patah teruk. Itu maksud dia. Tapi tak salah mak ayah nak anak-anak hidup dengan mereka bermesra balas, itu tidak salah. Itu tidak salah. Wallahu a'lam. Boleh baca nah? Insya-Allah. Ada soalan lain? Bismillah. Ada soalan? Boleh tanya, tak kena bayaran. Tak ada nah, mudah-mudahan dirahmati Allah, diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah